Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera pelajar sekalian. Okay, hari ini cikgu akan meneruskan pengajaran subtopik 11.3 okay, pecutan graviti dan jatuh bebas. Okay, sila rujuk buku teks muka surat 239. Okay, objektif pembelajaran hari ini ialah pelajar dapat memahami pecutan graviti, mentafsir graf gerakan untuk objek yang mengalami keadaan jatuh bebas, dan yang ketiga mengkaji keadaan jatuh bebas dan bukan jatuh bebas. Okey, sila lihat ya gambar di dalam buku teks ini. Okey. Ini adalah gambar seorang pakar fizik yang bernama Isaac Newton. Okey. Jadi Isaac Newton ini merupakan seorang kita panggil pakar dalam bidang fizik. Okey, jadi satu hari Isaac Newton sedang duduk di bawah pokok apel apabila sebiji buah apel jatuh dari pokok. Okay, fenomena ini menyebabkan beliau berfikir tentang daya apa yang menyebabkan apel itu jatuh. Kemudian beliau menyedari bahawa apel ini jatuh disebabkan oleh daya graviti. Maksud daya graviti ialah apabila semua objek di sekeliling kita ini dia ditarik ke arah pusat graviti bumi, ia merupakan daya graviti bumi. Daya ini akan menyebabkan semua objek jatuh ke arah bumi apabila dilepaskan. Jadi satu objek yang jatuh akibat daya tarikan graviti bumi akan mengalami pecutan graviti. Apakah nilai G? Di permukaan bumi, nilai pecutan graviti ataupun nilai G ialah 10 meter per saat per saat. Cikgu nak tunjukkan satu video yang menerangkan tentang pecutan graviti dan juga jatuh bebas. Yang boleh kita lakukan jika kita memilih. Bolehkah anda membayangkan semua perkara menarik yang boleh kita lakukan jika kita memiliki kemampuan untuk mematikan graviti? Secara realiti, bumi dikelilingi oleh medan graviti, iaitu kawasan di mana suatu objek mengalami daya disebabkan oleh tarikan graviti ke arah pusat bumi. Objek di bumi sentiasa jatuh ke bawah disebabkan oleh kesan graviti. Pecutan suatu objek yang disebabkan oleh daya graviti bumi dipanggil pecutan graviti. Simbol bagi pecutan graviti ialah G. Nilai pecutan graviti G ialah 10 meter per saat kuasa 2. Objek yang jatuh disebabkan oleh kesan daya graviti sahaja dikatakan mengalami jatuh bebas. Objek yang jatuh bebas memecut pada kadar yang malar. Baik pelajar sekalian, kita teruskan kepada jatuh bebas. Rujukan buku teks muka surat 241. Maksud jatuh bebas ya, suatu objek dikatakan mengalami jatuh bebas apabila jatuh di bawah tindakan daya graviti sahaja. Tidak ada daya-daya lain yang mempengaruhi objek itu ketika jatuh, hanya adalah tindakan daya graviti. Kita akan sambung lagi menonton video ini. Ini bersamaan dengan pecutan graviti G iaitu 10 meter per saat kuasa 2. Jatuh bebas hanya berlaku dalam vacuum, suatu kawasan yang tiada udara. Di dalam silinder vacuum, sekeping duit shilling dan sehelai kertas akan sampai ke bahagian bawah silinder pada masa yang sama.
Tetapi, sehelai kertas yang jatuh dalam atmosfera tidak jatuh secara bebas kerana ia dipengaruhi oleh rintangan udara. Mari kita lihat pada graf gerakan objek yang mengalami jatuh bebas. Berikut ialah graf hal laju melawan masa. Sebelum dilepaskan, hal laju objek adalah sifar. Oleh itu, objek berada dalam keadaan pegun. Apabila objek dilepaskan, hal laju objek bertambah secara seragam. Kecerunan graf hal laju melawan masa adalah bersamaan dengan pecutan. Pecutan ini dikenali sebagai pecutan graviti. Okey, pelajar sekalian, apa maksud jatuh bebasnya? Okey, jatuh bebas ialah keadaan di mana objek itu jatuh hanya di bawah daya tindakan daya graviti saja. Okey, sebagai contoh, sehelai kertas tidak jatuh bebas apabila gerakannya dipengaruhi oleh rintangan udara. Jadi ini membezakan keadaan objek yang jatuh bebas dan bukan jatuh bebas. Bagi objek yang jatuh bebas, ia mempunyai pecutan graviti yang sama. Bermaksud ia mempunyai nilai G iaitu 10 meter kuasa 2, negatif 2. Tanpa mengira jisim dan bentuknya. Bagaimana, di mana situasi yang kita boleh lihat keadaan jatuh bebas ini? Ia boleh berlaku pada keadaan di dalam vacuum. Apa maksud vacuum? Vacuum bermakna keadaan ataupun ruang yang tiada udara. Seperti contoh yang video yang telah kamu tonton tadi. Jika ada sehelai bulu ayam atau bola tenis yang dijatuhkan dari ketinggian yang sama akan mendarat pada masa yang sama. Jadi cikgu teruskan untuk menganalisis graf gerakan untuk objek yang mengalami keadaan jatuh bebas. Rujukan buku teks 242. Sila tonton video ini sebab dia ada kaitan dengan graf di dalam buku teks. Yang pertama, graf hal laju masa. Graf hal laju masa pada situasi di mana objek dilepaskan dari ketinggian yang tertentu. Kita teruskan. Graf yang seterusnya iaitu graf sesaran masa. Dan ini menunjukkan graf sesaran melawan masa. Sebelum dilepaskan, sesaran objek adalah sifar. Objek berada dalam keadaan pegun. Sebaik-baik sahaja objek. Apa maksud pegun pegun di mana keadaan keadaan objek itu tidak bergerak, dia statik. Itu maksudnya pegun. Sebaik-baik sahaja objek dilepaskan, ia jatuh dengan hal laju yang rendah. Ini dapat dilihat melalui nilai kecerunan graf yang kecil. Ketika jatuh bebas, objek jatuh dengan hal laju yang lebih besar daripada hal laju awalnya. Ini dapat dilihat melalui nilai kecerunan graf yang lebih besar. Bagaimanakah jika objek bergerak menentang daya graviti? Pelajar, kita akan teruskan menganalisis graf. Graf gerakan untuk objek yang bergerak melawan daya graviti ataupun disebut anti-graviti. Ada dua jenis graf, iaitu graf had laju masa dan graf sesaran masa. Seperti apabila suatu objek dilontar secara menegak ke atas. Ini menunjukkan graf gerakannya. Dalam graf hal laju melawan masa, apabila suatu objek dilontar ke atas, objek mula bergerak pada hal laju tertentu, V dalam meter per saat. Hal laju objek berkurang apabila ia bergerak ke atas. Kecerunan graf adalah negatif.
pada ketinggian maksimum, hal laju objek adalah sifar. Sebaliknya, graf sesaran melawan masa kelihatan seperti graf ini. Sebaik-baik sahaja objek dilontarkan ke atas, objek mempunyai hal laju v pada masa yang sama, sesaran objek berubah dengan cepat. Objek bergerak ke atas dengan hal laju semakin berkurang. Pada sesaran maksimum, hal laju adalah sifar. Pada ketika ini, objek akan berhenti buat seketika sebelum jatuh semula ke bawah. Okey, pelajar sekalian, sekian saja berkaitan dengan subtopik 11.3. Okey, oleh itu pelajar sila jawab latihan di dalam buku modul sains muka surat 125 dan 126. Okey, sekian saja daripada cikgu. Okey, nanti kita akan teruskan lagi pembelajaran seterusnya.